Merdeka! 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 Pengisytiharan kemerdekaan kemudiannya diikuti dengan laungan merdeka sebanyak 7 kali oleh Tunku Abdul Rahman pada tarikh keramat 31 Ogos 1957 merupakan satu peristiwa yang paling bersejarah bagi Malaysia atau Tanah Melayu pada ketika itu. Ini menandakan berakhirnya penjajahan British di Tanah Melayu dan lahirnya sebuah negara baru yang berdaulat, setaraf dan setimpal dengan semua negara lain di dunia. Kemerdekaan yang dicapai oleh Tanah Melayu adalah hasil daripada perjuangan penduduk Tanah Melayu, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Berbagai dugaan, perik-jerih, rintangan dan cabaran yang terpaksa dilalui oleh penduduk Tanah Melayu sebelum dapat mengecapi erti kemerdekaan. Di antara dugaan terhebat yang telah dilalui oleh Tanah Melayu di dalam perjalanan ke arah kemerdekaan ialah peristiwa darurat, iaitu pemberontakan Parti Komunis Melaya terhadap pentadbiran British di Tanah Melayu yang juga hampir meragut peluang kemerdekaan Tanah Melayu daripada pihak British. Ianya sering diingati sebagai peristiwa yang tersirat di dalam apa yang tersurat kerana ianya berlaku seiring dengan jalan ke arah kemerdekaan negara kita. Darurat diisytiharkan secara rasmi bermula pada tahun 1948 oleh Sir Edward Gen dan telah diisytiharkan berakhir pada tahun 1960 oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan selama 12 tahun pemberontakan bersenjata oleh PKM telah mengakibatkan keadaan huru-hara yang tidak terhingga di negara kita. Komunisme, satu ideologi atau fahaman yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang merupakan dua orang falsafah ekonomi daripada Jerman, telah tiba di Tanah Melayu sejak dari awal tahun 1920-an lagi. Antara faktor utama kemasukan fahaman komunis di Tanah Melayu adalah apabila pihak Komunis Internasional ataupun Komintern telah menyedari bahawa keadaan ekonomi di Eropah yang rata-rata merupakan negara-negara penjajah seperti British banyak bergantung kepada ekonomi dan kemakmuran tanah jajahan serta wilayah yang dikuasai oleh mereka, termasuklah Tanah Melayu. Lantas, pihak Komintern telah mengeluarkan arahan sekitar tahun 1919 agar gerakan fahaman komunis dikembangkan ke tanah-tanah jajahan bagi mengganggu gugat ekonomi di situ dan seterusnya mengganggu ekonomi di Eropah. Dengan cara ini diharapkan ianya akan menghasilkan keadaan ekonomi yang suram dan akan memudahkan aktiviti pengkaderan di negara-negara yang berstatus penjajah. Antara hasilnya adalah penubuhan Parti Komunis Nanyang di Singapura pada tahun 1928, tetapi telah diharamkan oleh pihak British pada tahun 1930. Ekoran daripada pengharaman tersebut, pihak Komintern telah mengarahkan penubuhan parti yang baru, iaitu Parti Komunis Melaya ataupun PKM yang ditubuhkan pada pertengahan April 1930. Antara individu yang terlibat di dalam penubuhan PKM ini adalah Tan Melaka yang merupakan ejen Komintern untuk Asia Tenggara dan juga merupakan ahli Parti Komunis Indonesia, serta Ho Chi Minh yang merupakan ahli daripada Parti Komunis Vietnam. Selain itu, ahli-ahli mereka pula terdiri daripada sebilangan ahli Komintang yang telah berjaya dipengaruhi untuk menyertai aktiviti komunis. Ini juga selaras dengan kerjasama di antara Parti Komunis Cina dan Komintang sekitar tahun 1920-an dalam menentang pendudukan Jepun di tanah besar Cina. Semenjak penubuhannya, PKM telah bergerak aktif di dalam gerakan-gerakan bawah tanah secara haram, terutamanya di sekolah-sekolah malam, sekolah-sekolah persendirian Cina, pertubuhan-pertubuhan pekerja dan belia untuk meluaskan pengaruh dan fahaman komunis di Tanah Melayu. PKM juga turut terlibat di dalam aktiviti mensabotase ekonomi dan rusuhan Persatuan Sekerja di Tanah Melayu, termasuklah insiden rusuhan pekerja-pekerja Lombong di Batu Arang, Selangor pada tahun 1937. Tanah Melayu merupakan tanah jajahan yang penting bagi pihak British kerana hasil buminya. Pihak British perlu memastikan hasil bumi atau bahan mentah daripada Tanah Melayu dieksport ke Britain bagi persediaan menghadapi Perang Dunia Kedua. Kehadiran PKM di Tanah Melayu serta aktiviti haram dan sabotaj yang telah dilakukan oleh PKM amat merisaukan pihak British sehingga mereka menyasarkan kepimpinan PKM. Ramai pemimpin PKM telah ditahan di atas pelbagai kesalahan dan dibuang negeri. Pihak British juga bertindak menanam ejen mereka di dalam PKM melalui usaha yang telah dilakukan oleh Special Branch Singapore Colonial Police. Ejen yang dimaksudkan adalah tidak lain dan tidak bukan si Talam Dua Muka dan The Super Spy Li-Tech. Usaha tersebut telah berjaya dan Li-Tech telah memainkan peranan yang penting di dalam organisasi PKM dan berjaya menyatu padukan ahli-ahli PKM yang sebelumnya tidak sehaluan.
Laitek juga memainkan peranan yang penting di dalam insiden rusuhan pekerja yang berlaku di Batu Arang pada tahun 1937. Terdapat sumber mengatakan insiden tersebut telah dirancang oleh Laitek dan telah dipersetujui oleh pihak British untuk mendapat pengaruh dan kepercayaan daripada ahli-ahli PKM yang lain. Dan rentetan daripada peristiwa tersebut, Laitek telah dilantik sebagai Setiausaha Agung PKM pada tahun 1939. Beberapa jam sebelum serangan secara besar-besaran oleh pihak Jepun ke atas Pearl Harbor, tentera Jepun telah mula mendarat di Kota Baru, Kelantan pada 8 Disember 1941. Selepas mengalahkan tentera India British di Kota Baru, tentera Jepun meneruskan kemarahan mereka dengan memusnahkan barisan-barisan pertahanan pihak British dan British Commonwealth di Tanah Melayu dan bergerak sehingga ke bahagian selatan Tanah Melayu. Apabila melihat British menghadapi masalah dalam menentang Jepun di Tanah Melayu, Laitek telah menawarkan khidmat anggota PKM bagi menentang pihak Jepun. Tawaran itu telah dibuat oleh Laitek kepada pihak British melalui handlernya iaitu John Davis. Setelah dipertimbangkan, tawaran tersebut telah dipersetujui oleh pihak British atau dengan erti kata lain, pihak British telah memanipulasikan atau mempergunakan PKM untuk menentang Jepun demi menjaga kepentingan British di Tanah Melayu. Anggota-anggota PKM dibekalkan dengan senjata, bekalan logistik, kewangan dan latihan pertempuran gerila oleh pihak British. PKM juga dengan rasminya telah menubuhkan sayap bersenjata parti yang dikenali dengan nama Regimen Pertama MPAJA atau Bintang 3 pada 1 Januari 1942. Pada 31 Januari 1942, Tanah Melayu telah jatuh sepenuhnya di bawah penguasaan pihak Jepun, diikuti dengan pihak British menyerah kalah secara besar-besaran kepada pihak Jepun di Singapura pada pertengahan Februari 1942. Selepas kejatuhan Singapura kepada pihak Jepun pada Februari 1942, MPJA telah memutuskan untuk bergerak secara gerakan bawah tanah dan faktor kekurangan peralatan, bekalan dan latihan yang sesuai juga telah memaksa pihak komunis untuk lari ke dalam hutan dan hanya mampu terus bertahan menentang pihak Jepun. Ketika pendudukan Jepun di Tanah Melayu, layanan yang keras dan kejam terhadap orang Cina oleh tentera Jepun telah menyebabkan ramai orang Cina lari ke dalam hutan. Perasaan benci dan keinginan untuk membalas dendam terhadap Jepun telah memberikan inspirasi kepada ramai anak muda Cina untuk bangkit dan menyertai gerila MPAJA. Sebulan selepas kejatuhan Singapura, Laitek telah ditahan oleh pihak Kempeitai di Singapura pada awal Mac 1942. Laitek telah melakukan pembelotan terhadap PKM dan bekerjasama dengan pihak Kempeitai untuk merancang pembunuhan pemimpin-pemimpin PKM yang membawa kepada peristiwa pembunuhan Batu Cave pada 1 September 1942 yang telah mengorbankan 92 ahli PKM dan MPAJA. 29 orang dari yang terkorban merupakan pemimpin-pemimpin tertinggi di dalam PKM dan MPAJA. Peristiwa tersebut telah hampir melenyapkan kepimpinan dan pengaruh MPAJA dan PKM. Selain itu, sepanjang pendudukan Jepun di Tanah Melayu ketika berlakunya Perang Dunia Kedua, banyak lagi pembelotan yang telah dilakukan oleh Laitek terhadap PKM dan pihak British. Antaranya ialah pendedahan dan pemberian maklumat mengenai operasi-operasi khas kerjasama di antara MPAJA dan pasukan khas British iaitu Force 136 di dalam menentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Selain daripada mendapat tentangan yang hebat daripada Regimen Askar Melayu, pihak Jepun juga mendapat tentangan daripada pihak Force 136 dan MPAJA. Pihak Force 136 juga telah berjaya menubuhkan 3 pasukan penentang Jepun yang terdiri daripada kaum Melayu. Pasukan-pasukan tersebut ialah Askar Melayu Setia di Perak, Pasukan Wataniah Pahang dan Pasukan Gerila Melayu Kedah untuk menentang pihak Jepun. Selepas Jepun menyerah kalah dan tamatnya Perang Dunia Kedua, Laitek telah menghilangkan diri dan melarikan dana parti PKM pada tahun 1946. Selepas ketiadaan Laitek, Chin Peng atau nama sebenar Ong Boon Hua telah dilantik sebagai Setiausaha Agung PKM untuk menerajui perjuangan komunis PKM. Selepas peristiwa pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Ogos 1945, Maharaja Hirohito telah mengumumkan Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945, tetapi telah ditandatangani oleh pihak Jepun secara rasmi pada 2 September 1945. Kekalahan mengejut pihak Jepun tersebut dan kelewatan pihak British untuk kembali ke Tanah Melayu telah mewujudkan kekosongan kuasa di Tanah Melayu. Pada ketika inilah pihak komunis telah keluar daripada hutan dan cuba mengambil alih kuasa. Komunis mula menguasai kampung, bandar, balai polis dan pejabat pentadbiran kerajaan serta membalas dendam terhadap sesiapa yang telah bekerjasama dengan Jepun, terutamanya orang Melayu. Pihak komunis juga telah mewujudkan mahkamah kangaroo dan menjatuhkan hukuman mati secara sesuka hati terhadap mereka yang telah bekerjasama dengan pihak Jepun.
Komunis juga telah menggunakan tindakan tidak berperi kemanusiaan dengan menyeksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah dan sukarelawan orang Melayu yang dianggap sebagai perbuatan yang amat melampau dan mencabar kesabaran orang Melayu. Kelewatan pendaratan semula tentera British menyebabkan wujudnya kekosongan kuasa politik di tanah Melayu. Kesempatan ini telah digunakan sebaik-baiknya oleh pihak komunis melalui MPAJA untuk mengambil alih kuasa dan bermaharajalela di tanah Melayu selama 14 hari. Tindakan biadab dan kurang ajar pihak komunis dengan mengganggu urusan keagamaan orang Melayu di surau dan masjid telah menyebabkan kemarahan yang membuak-buak di kalangan orang Melayu. Selain itu, ramai orang Melayu telah hilang dan diculik oleh pihak komunis, termasuk ulama-ulama dan guru-guru agama. Sikap biadab komunis ini telah menyebabkan orang Melayu telah bersatu dan bangkit menentang komunis secara habis-habisan. Penentangan orang Melayu terhadap komunis berlaku di beberapa lokasi dari selatan sehingga ke utara tanah Melayu. Dan antara penentangan paling hebat orang Melayu terhadap komunis adalah di sekitar Johor dan Perak. Gangguan komunis di dalam urusan agama menyebabkan orang Melayu membentuk gerakan Fisabilillah yang bertujuan untuk mempertahankan agama, maruah bangsa, hak dan harta serta kelangsungan hidup orang Melayu. Dan kepimpinan ulama tempatan telah memberikan inspirasi kepada masyarakat Melayu untuk berhadapan dengan kezaliman pihak komunis. Selain daripada peristiwa hitam insiden 13 Mei 1969 yang disebabkan oleh persekongkolan dan perbalahan kaum di antara kaum Melayu dan Cina, tempoh kekosongan politik di tanah Melayu selepas perang tersebut juga telah mencetuskan perbalahan kaum yang amat buruk di kalangan orang Melayu dan orang Cina. Di Batu Pahat, Johor, penentangan orang Melayu terhadap penganas komunis telah diketuai oleh Haji Saleh Abdul Karim atau lebih dikenali dengan nama Kiai Saleh. Kiai Saleh telah menubuhkan tentera Selempang Merah untuk menentang pihak komunis. Sementara di Sungai Manik, Perak, penentangan orang Melayu diketuai oleh Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman bersama kumpulan Khalifah Parang Panjang dalam usaha untuk mempertahankan orang Melayu daripada ancaman pihak komunis. Perbalahan kaum pada tahun 1945 tersebut berlaku disebabkan oleh ramai orang Cina telah bekerjasama dan bersekongkol dengan penganas komunis. Ketika penentangan terhadap penganas komunis di Johor, ramai orang Cina telah ditangkap dan dibunuh. Pergaduhan kaum yang kian melarat tersebut telah menyebabkan Sultan Melayu terpaksa campur tangan bagi meredakan ketegangan tersebut. Datuk Onn Jaafar yang juga merupakan pegawai daerah di Batu Pahat telah diarahkan oleh Sultan Ibrahim untuk menamatkan persengketaan kaum dan memulihkan keamanan di Batu Pahat. Pada Ogos 1945, Datuk Onn Jaafar telah mengaturkan rundingan di antara Kiai Saleh dan pemimpin Melayu dengan ketua pihak komunis di Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat. Datuk Onn Jaafar telah berjaya memujuk Kiai Saleh untuk membebaskan orang-orang Cina yang telah ditahan di Parit Raja, manakala pihak komunis pula telah bersetuju untuk menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat.